Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang Sirah tahun 5, tajuk kedua. Okey, seperti minggu lepas, awak dah belajar tentang jihad. Jadi yang awak juga dah tahu beza antara Ghuzwah dengan Sariyah, iaitu Ghuzwah adalah peperangan yang disertai oleh Rasulullah, manakala Sariyah adalah peperangan yang tidak disertai oleh Rasulullah. Jadi untuk tahun 5 ini kebanyakan tajuknya adalah tentang peperangan, iaitu Ghuzwah, yang peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Okey, seterusnya iaitu hari ini kita akan belajar tentang Perang Badar. Okey, Perang Badar. Okey, awak tengok dekat sini. Perang Badar. Sekejap ya. Okey, ini adalah tentang Perang Badar. Okey, awak tolong tengok dan faham ya tentang Perang Badar. Okey, sini. Mula daripada sini, perenggan pertama. Baca dan fikir. Maksudnya baca dan faham. Awak kena faham. Okey, peperangan ini adalah peperangan yang pertama. Ini penting. Yang berlaku dalam Islam. Peperangan yang pertama yang berlaku dalam Islam. Bila? Setelah umat Islam berhijrah ke Madinah. Okey, kalau awak ingat tajuk tahun 4 yang awak belajar, ada hijrah Nabi Muhammad ke Madinah kan, daripada Mekah ke Madinah. Jadi ini adalah peperangan pertama selepas berlakunya peristiwa hijrah. Jadi ini adalah info yang penting. Perang Badar adalah perang yang pertama berlaku selepas peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Okey. Seterusnya, pada awalnya Rasulullah dan umat Islam ingin menyekat rombongan dagangan kafir Quraisy dari Syam yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb yang melalui kota Madinah. Okey. Dia kata benda ni pada asalnya bukannya nak berperang sebenarnya. Benda ni peristiwa berlaku, maksudnya sebab berlaku perang ni sebenarnya Rasulullah dan umat Islam ingin menyekat rombongan dagangan kafir Quraisy. Sekejap ya. Kuning lah. Okey. Bagi awak nampak sikit kan. Okey. Kata, kalau ada soalan, tanya sebab berlaku Perang Badar. Sebab dia adalah Rasulullah dan umat Islam ingin menyekat rombongan dagangan kafir Quraisy. Siapa? Yang lalu dari Syam yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb yang melalui kota Madinah. Sebenarnya kenapa Nabi Muhammad ni ingin sekat? Rasulullah tidak berniat untuk berperang, tetapi hanyalah untuk menghalang rombongan tersebut dan mengambil kembali barang kepunyaan umat Islam yang dirampas oleh Quraisy ketika mereka berhijrah. Okey, kalau awak ingat peristiwa macam mana Rasulullah berhijrah dahulu, maksudnya dari Mekah tu dia berhijrah tanpa bawa apa-apa. Jadi Rasulullah ni dia tak ada niat pun nak berperang. Dia cuma nak menyekat rombongan Abu Sufyan bin Harb untuk mengambil kembali barang-barang kepunyaan umat Islam yang mereka rampas ketika peristiwa hijrah. Okey, peta. Okey, kita tengok peta. Sekejap. Okey, awak tengok dekat sini ada peta. Sekejap cikgu tunjuk. Okey, dekat mana Ni Perang Badar. Ghuzwah Badar besar.
Okey, peta lokasi peperangan Badar. Okey, di kawasan inilah peperangan ni berlaku. Jadi peta ni tak penting pun sebenarnya. Yang pentingnya adalah apa? Apa yang penting? Ini yang penting. Apa peperangan Badar ini adalah peperangan yang pertama selepas hijrah Rasulullah. Lepas tu sebab punca berlakunya adalah kerana apa? Pada awalnya Rasulullah ingin menyekat rombongan dagangan Abu Sufyan bin Harb yang lalu ke kota Madinah. Mereka sekat untuk buat apa? Untuk mengambil balik harta umat Islam yang ditinggalkan, yang dirampas waktu peristiwa hijrah. Itulah yang penting. Okey, jadi kita tengok dekat sini peristiwa peperangan Badar. Okey, kita tengok tarikh dia berlaku bila? Pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Jadi ni penting. Tempat dia di mana? Tempat dia di Lembah Badar yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Berlaku tu di Lembah Badar yang sempadan antara Mekah dan Madinah ni. Okey. Jumlah tenteranya, tentera Islam berapa? Tentera kafir berapa? 313 lawan 1,000 orang. Siapa yang ramai? Tentera kafir lagi ramai daripada tentera Islam. Okey, ketua tentera Islam siapa? Rasulullah. Ini kan Ghuzwatul Badar, peperangan yang disertai oleh Rasulullah. Siapa ketua tentera kafir? Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Bapa saudara Nabi kan? Okey, seterusnya, siapa panglima Islam? Ali bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Ubaidah bin Ali. Ali, Hamzah, Abu Ubaidah. Jadi benda ni penting sangat untuk awak hafal. Panglima kafir siapa? Utbah Syaibah Abu Jahal Al-Walid. Utbah Syaibah Abu Jahal Al-Walid. Sila hafal. Ali, Hamzah, Ubaidah. Ali bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Ubaidah bin Al-Haris. Panglima kafir Quraisy, Utbah Syaibah Abu Jahal Al-Walid. Benda ni awak kena hafal ya. Nama, tarikh ni semua benda adalah yang perlu hafal. Tak boleh tersalah. 313 lawan 1,000 orang. Siapa ketua tentera Islam, siapa ketua tentera kafir, awak semua kena ingat. Sebab semua ini adalah fakta. Okey, seterusnya siapa tentera Islam yang syahid? Syahid ni yang meninggal dunia waktu peperangan lah kita panggil syahid. Ada 13 orang termasuk Abu Ubaidah Al-Haris. Okey, bilangan tentera kafir yang terkorban. Kita tak panggil syahid lah orang kafir ni. Orang Islam kita panggil syahid. Okey, berapa? 70 orang yang terbunuh termasuk kesemua panglima kafir. Utbah, Syaibah, Abu Jahal, Al-Walid. Tu semua terkorban. Dan 70 orang telah ditawan. Siapa tawan? Islam lah tawan. Siapa yang menang? Kita tengok lepas ni Okey. Orang Islam yang menang. Okey, kita tengok sambungan dia. Setelah berakhir peperangan Badar, tentera kafir Quraisy telah mengalami kekalahan yang teruk. Abu Jahal serta panglima tentera kafir turut terkorban. Utbah, Syaibah, Abu Jahal, Al-Walid. Yang tu terkorban semua. Tentera-tentera yang ditawan diberi tawaran membebaskan diri dengan membayar wang tebusan atau mengajak anak-anak orang Islam sehingga mahir membaca dan menulis. Jadi bila orang kafir dah kalah, mereka tu ditawan. Maksudnya mereka orang Islam pegang. Kalau dia orang nak bebaskan diri boleh, dan kena bayar wang tebusan atau mengajak anak-anak orang Islam supaya boleh membaca dan menulis. Ini soalan penting selalu keluar. Okey, kita tengok info. Hubab bin Munzir mencadangkan satu strategi agar tentera Islam bergerak ke hadapan daripada mata air, menggali mata air baru untuk kegunaan tentera Islam dan menimbus bekalan air daripada sampai kepada tentera musuh supaya pihak musuh lemah. Bijak strategi ni. Ini adalah info tambahan. Okey, seterusnya adalah kesan.
Kita nak faham tentang kesan. Okey. Agama Islam tersebar luas di semenanjung tanah Arab. Kan di peristiwa hijrah dia makin meluas. Islam makin meluas. Okey, yang kedua, peperangan Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan, apa yang orang Islam buat bulan Ramadan? Puasa kan? Tapi tetap menang dalam peperangan. Ramadan telah menguji keteguhan iman umat Islam. Ada tak orang Islam yang bagi alasan tak nak berperang kerana letih atau apa? Ini adalah menguji keimanan umat Islam. Okey, yang ketiga, Allah memberi kekuatan kepada tentera Islam walaupun bilangan jumlah tentera yang kecil. 313 lawan 1,000. Kalau kita tengok jumlah macam menang yang 1,000, tapi Allah memberi kekuatan. Walaupun bilangan jumlah yang sedikit. Jadi awak tak payah fikir. Okey, seterusnya. Ini adalah soalan. Cikgu nak awak jawab di dalam buku tulis. Kenapa buku tulis? Kat sini ruangan sempit, sayang. Jadi kena tulis dalam buku tulis. Okey, kita tengok soalan dia. Tuliskan kisah tercetusnya Perang Badar. Kisah ni sebab apa sebab? Sebenarnya rombongan Rasulullah ingin menyekat rombongan dagangan Abu Sufyan bin Harb dari Syam yang melalui apa? Okey, awak tengok balik nota dekat atas tadi, awak tulis. Okey, yang kedua, nyatakan faktor kemenangan tentera muslimin dalam Perang Badar. Apa faktor kemenangan ni? Okey, jadi kita tengok balik dekat atas. Ada ke faktor kemenangan? Okey. Ini semua adalah bantuan Allah. Allah memberi kekuatan. Allah memberi kekuatan tu betul juga. Setelah berakhir peperangan Badar, tentera kafir Quraisy telah mengalami kekalahan yang teruk. Jadi apa yang awak faham kalah ni? Okey, nyatakan faktor kemenangan tentera muslimin dalam peperangan Badar. Walaupun jumlah yang sikit tapi tetap menang. Kerana apa? Kerana kekuatan. Seterusnya, bagaimanakah tawanan musyrikin dapat membebaskan diri mereka? Macam mana? Dengan membayar wang tebusan ataupun mengajar anak-anak orang Islam supaya mahir membaca dan menulis. Okey. Ini awak tengok balik buku nota tu. Peperangan Badar berlaku di kawasan Lembah Badar, terletak di antara Mekah dan Madinah. Rasulullah mengetahui tentera muslimin manakala tentera musyrikin diketahui oleh siapa? Abu Jahal kan? Okey, punca berlaku peperangan adalah kerana tentera muslimin ingin menyekat kabilah perniagaan siapa? Abu Sufyan yang pulang dari Syam. Tentera Islam seramai 313 menentang kafir 1,000. Seramai termasuk siapa? Tentera kafir mengalami menang ke kalah. Jadi cikgu tu dah banyak dah bagi jawapan dekat awak ni. Tapi cikgu nak awak tolong jawab dalam kertas, dalam buku tulis. Dalam buku tulis. Nanti cikgu akan tanda. Jadi cikgu rasa untuk Perang Badar yang awak perlu tahu ini sahaja benda-benda yang penting ni. Nanti cikgu akan bagi nota ni di dalam Google Classroom dan awak boleh salin soalan yang ada dekat sini. Salin dalam buku tulis dan jawab soalan dan hantar. Okey, untuk tajuk Perang Badar itu sahaja. Selamat belajar dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.